Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani secara langsung dari studio Awani di Bukit Kewangan, Kuala Lumpur. Dan malam ini saya ingin bercakap tentang topik yang sentiasa mengelilingi kita yang hidup di kawasan urban ataupun bandar dan bandaraya. Dan bulan lepas, dalam diam tak diam, telah pun beberapa minggu dilancarkan garis panduan reka bentuk untuk bagaimana kita mahu terus majukan Kuala Lumpur ini. Kerana kadang-kadang ada yang merasakan bahawa Kuala Lumpur dan bandar-bandar lain di Malaysia pesat membangun bagaikan tidak terkawal dan terus pesat tumbuh. Tapi ramai juga yang mahukan pertumbuhan, pembangunan, reka bentuk untuk masa depan itu mengambil kira warisan sejarah, budaya, bagaimana kita nak hidup dengan gembira, happy living, kelestarian dan sebagainya. Dan kerap kali apabila dilancarkan seperti plan struktur KL 2020 dan sebagainya, ramai yang merasakannya terlalu teknikal. Tapi kali ini dengan Urban Design Guidelines Kuala Lumpur ataupun garis panduan reka bentuk kepada Kuala Lumpur ini, ada bahagian di mana warga kota juga boleh menyumbang kerana ada caranya, ada pertandingan, boleh hantar gambar, boleh hantar logo dan sebagainya, reka bentuk sendiri. Saya akan masuk kepada itu sedikit masa lagi. Sebelum itu saya nak kenalkan tamu saya, Saudara Ihsan Zainal Mohtar, Ahli Majlis Pertubuhan Perancang Malaysia. Beliau juga pengerusi bagi perunding AZM. Saya sebenarnya bertemu dengan Saudara Ihsan ni di Johor Bahru ketika membincangkan tentang Johor Bahru sebagai World Class City nanti. Dan ada banyak pembentangan yang dibuat oleh Saudara Ihsan untuk menarik minat saya. Sebab itu beliau ada pada malam ini. Elok saya rangkumkan kedua-dua topik itu, World Class City dan juga Urban Design ataupun reka bentuk kawasan bandar ini. Kerana saya rasa yang pertama sekali, bila saya Google dan saya tertarik dengan buku yang dikeluarkan oleh Charles Montgomery, penulis, pengkaji tentang urban living dari Kanada itu, dan beliau bergerak ke seluruh dunia untuk buat buku itu, dan beliau hanya melihat kepada bagaimana nak gembira tinggal di bandar. Dan sejarah yang beliau kaji itu balik ke zaman Aristotle, Plato dan sebagainya tentang kebahagiaan. Kebahagiaan itu kini semakin dikaji oleh pakar-pakar sains sosial dan sebagainya. Dan dalam buku beliau itu, beliau mengatakan bahawa sekian lama reka bentuk bandar yang memisahkan kebahagiaan daripada insan yang tinggal di bandar. Contoh yang beliau berikan, satu daripadanya adalah jika kita tinggal dalam kotak-kotak merpati tinggi ataupun skyscrapers itu, kondominium dan sebagainya, maka reka bentuk itu menyebabkan kita rasa tidak terpanggil untuk beramah mesra atau socialization itu tidak berlaku. Beliau beri contoh di mana di Vancouver, daripada hanya ada bangunan tinggi itu, kondo itu, tapi di bawah itu dibina townhouses yang memberikan lebih motivasi untuk penduduknya bergaul, beramah mesra dan akhirnya menjadi rakan karib yang baik. Daripada purata hanya satu atau dua ada rakan karib, kini mereka ada 5 dan 6 contohnya. Saya nak ambil keluar contoh itu pada Saudara Ihsan kerana saya rasa Urban Design Guidelines for Kuala Lumpur ini ataupun garis panduan reka bentuk untuk KL ini juga akan mengambil kira perkara ini, kerana jika tidak, kita akan mengulangi kesalahan-kesalahan ataupun kurangnya pandangan jauh reka bentuk kurun ke-20 itu dalam kurun ke-21. Terima kasih Kamarul. Memang Kamarul ni dia buat research bagus. So memang spot on pun. Yang kita nak cerita malam ni is lebih bukan kepada structure, tapi lebih kepada spaces untuk manusia, untuk kita. Yeah. Jadi bandar yang tanpa manusia, bandar yang tanpa manusia bergembira, bandar yang manusia tak rasa selamat, bukanlah itu yang bandar yang kita nak. Yeah. So kita nak bandar yang di mana kita panggil orang boleh berseronok, boleh berasa selesa. Terus Ihsan, maafkan saya potong. Tapi bila saya cakap ni dengan beberapa orang tadi untuk test atau uji topik ni, mereka kata apa kena mengena dengan reka bentuk? Ya. Seolah-olah tak percaya bahawa reka bentuk boleh memastikan kita gembira, boleh mengurangkan kadar jenayah. Betul. Atau membuatkan kita rasa lebih selamat. Betul. So kita ambil contoh, kalau kita berjalan di satu jalan, di mana di sebelah kiri adalah bangunan, tetapi bangunan tu dinding. Okey.
kita bandingkan kalau kita berjalan di satu jalan di mana bangunan sebelah tu adalah kedai, di mana orang boleh keluar masuk, di mana dia bukan dinding tetapi kedai makan, kedai, spaces where people are always there, people always active. Kawasan ruang umum. Ruang umum. Jadi bila kita berada di ruang tersebut, by design, kita rasa lebih comfortable, kita rasa lebih selamat. Sebab spaces tu ada manusia. Jadi manusia sesama manusia menghidupkan bandar tadi. Jadi design ni kita dalam urban design guideline ni, antara perkara yang kita utamakan ialah bagaimana kita nak menjadikan bandar Kuala Lumpur sesuatu bandar yang di mana manusia berasa selesa through design. Jadi kita tak pentingkan sangat misalnya bangunan-bangunan yang maybe nampak dia canggih, nampak dia anggun, tapi spaces dia di bawah tu, di at street level tu tidak menggalakkan orang berinteraksi. Okey. Dalam konteks itu, mungkin ada bertanya KL ni dah ada lama dah. Bagaimana mungkin kita boleh ubah suai? Mungkin kita terkekang dengan pembangunan sedia ada. Tapi saya tengok dalam guideline ni ataupun panduan ini ada tentang warisan, heritage dan sebagainya. Okey, jadi kita perlu tahu atau perlu kekalkan heritage lah. Heritage is where we come from in order for us to know where we are going to. So one aspect is the preservation of heritage. Contoh dia bangunan KTM. Kawasan tu lah Masjid Negara. Kita nak maintain dan juga nak pastikan bahawa beberapa kawasan lain yang mempunyai heritage dikekalkan. Contoh dia banyak kawasan di Petaling Street, di Pudu dan juga di Kampung Baru. Saudara Ihsan, saya perlu pergi rehat yang pertama, tapi apabila kembali, nanti kita cakap pasal pertandingan ni. Saya suka kerana ada sumbangan nanti daripada warga kota. Tetapi macam mana kita nak jadikan dia seimbang di antara keperluan untuk menghayati warisan, pembangunan yang semakin mendesak, ruang yang lebih banyak diperlukan dan sebagainya, dan juga reka bentuk yang memastikan ekosistem itu sesuai untuk manusia bahagia. Itu kita bincangkan lepas ni, kerana kadang-kadang kita rasa cabarannya begitu getir sekali untuk buat semua itu selepas ini. Kita ada satu panduan baru, guideline untuk bagaimana nak reka bentukkan pembangunan-pembangunan seterusnya untuk Kuala Lumpur. Nanti DBKL akan melihat ini sebagai antara pertimbangan untuk meluluskan projek sebagainya, dan ada banyak lagi. Tapi dalam konteks itu, saya nak mempraktikkan diskusi ini. Antara satu harapan saya sendirilah sebagai antara warga kota adalah kalau saya naik pengangkutan awam, contohnya bas dan juga kereta api, kadang-kadang kita sukar untuk mendengar kerana gangguan bunyi. Kita juga sukar untuk membaca kerana ada orang ramai berdiri kalau sesak untuk papan tanda. Tak bolehkah kalau kita sampai di sesuatu destinasi itu, reka bentuk, warna, pencahayaan, itu memberikan keunikan yang kita tahu, oh, sini mesti dekat kawasan ini. Ataupun kalau kita naik LRT dan MRT nanti, tak payah kita nak tercongak-congak atau terbangun terkejut-kejut untuk mencari papan tanda ataupun mendengar pengumuman dibuat, kerana kita lalu saja, oh ini Kampung Baru, motifnya itu, warnanya itu contohnya. Precisely, itu memang tepat sekali. So kita telah bahagikan Kuala Lumpur City Centre ni kepada beberapa enclave dengan identity dia tersendiri. Itu yang precinct-precinct tu? Yes. Precinct and then further subdivision is enclave. So for example, kalau saya tanya Kamarul, would you know Chowkit? What would come to your mind kan? Chowkit tu kita terus bayangkan sesuatu kawasan kan. Jadi Chowkit tu satu enclave. Kemudian KLCC satu precinct. Dan KLCC kemudian satu precinct lagi. Jadi dalam guideline ni kita anjurkan supaya bukan setakat warna. Warna tu mungkin satu cara lah. Tapi maknanya pattern, the urban fabric, the urban furniture. Jadi orang tahu. Macam Kamarul tadi, dia lalu je kawasan ni, oh saya dah masuk kawasan KLCC. Saya dah masuk kawasan Pudu. Saya dah masuk kawasan Kampung Baru. Jadi selari dengan competition ni, ini yang kita nak anjurkan. Kita nak ajak orang ramai come. Beri pandangan. Bagi pandangan give your design. What do you think should be the logo for KLCC? Most probably image dia ialah the Twin Tower kan. Itu memang orang semua image kalau kawasan KLCC Twin Tower. Kalau contoh dia
kawasan Botanical Garden tu sebagai satu kawasan. It's more green with the Parliament area, you know. Kalau Pudu shop houses. So what do you think should... Kalau Kampung Atap? Kau saya tengok ada precinct Kampung Atap. Yeah, Kampung Atap is the green area actually. It's the last piece of green area. Bukit, lereng dan tumbuhan hijau. Yeah, your entry from daripada Federal kan? So dia ada beberapa entry point ke dalam pusat bandar ni. Dan kita sebenarnya satu lagi yang saya nak pick up from what Kamaru was saying just now. Teruskan. About the public transport and so on. But one of the things that kita encourage dalam urban design guideline ni ialah tram. And then tram ni pun saya difahamkan kita mendapat sokongan daripada pihak yang berwajib. Masih dalam proses yang awal, tapi tram ni allows people to walk in the city centre and take the tram and leave their cars outside the city centre. That is what we want to encourage through this urban design guidelines. Pertandingan ada 4 kategori. Karya seni, reka bentuk arca, cipta logo dan fotografi. Jadi adakah ia mengikut pada 4 teras dan 2 komponen? 4 teras itu perancangan guna tanah dan fizikal, jaringan pergerakan dan kemudahan sampaian, bagi saya mobility, image dan identity, itu yang mungkin banyak orang identify atau kenal pasti, dan juga sejarah dan warisan tu. 4 teras itu sebagai panduan, tapi kita nak juga dari segi fotografi tadi, kita nak rakyat lah, orang awam menyatakan apa dia benda yang stand out dalam pemikiran dia. You know, because kadang image kita sebagai professional, KL tu sesuatu yang lain, tapi when you go back to the people, it be something that could be very simple. We were talking about the people spaces tadi kan. Kemudian dari segi sculpture, artwork dan logo design ni, kalau Kamarul perasan lah, di Penang terutama sekali, how they have identified the heritage area by having those cartoons that's made of metal. So we want something like that in KL, but you know, of our own identity. Orang Kuala Lumpur sendiri tahu kan, bagaimana sesuatu kawasan tu kita nak designate sebagai precinct yang tertentu. Dan ini kalau digabungkan dengan projek-projek besar lah bagi DBKL, seperti Sungai Kehidupan ataupun River of Life itu contohnya. Kerana kita selalu melihat pada tempat sejarah seperti Masjid Jamek bertemunya 2 sungai. Tapi kita rasa macam itu saja, macam tak digerakkan dengan lebih lagi untuk orang menjadikan itu interaktif. Dan mungkin jika disediakan tempat yang strategik. Sekarang ni orang suka ambil gambar, selfie, wifi dan sebagainya. Dan kalau ada itu, malah KLCC pun kalau saya nak debatkan, kat mana sebenarnya tempat yang sesuai dihaskan untuk mengambilkan lanskap KLCC yang mungkin menjadi latar belakang Kuala Lumpur tu? Melalui pertandingan ini, once kita dah set, you notice that kita di Kuala Lumpur ni kurang sculptures. Kita tak ada. Kalau kita go to some cities, you know, the Bean is the famous one in Chicago lah. Ada pintu gerbang. Kadang-kadang saya pun tak faham kenapa pintu gerbang tu macam tu. Mereka bentuk aja. It's just macam terbuat kan. So kita nak pintu gerbang dan sculptures dan arka dan water features. Kita adalah tropical city. We should be proud of it. Dan arkitektur kita patut melambangkan sedemikian rupa. Dengan pitch roof kita ke, dengan fabric yang tertentu ke. We don't have to be just square buildings, you know. Saya nak minta mungkin Saudara Ihsan bagi idea sikitlah kepada mereka yang mungkin nak masuk pertandingan ni. Pertandingan ni 21, 22 bulan? Last day 22 bulan. 10. Contohnya kalau macam tempat tunggu bas. Saya bila ambil bas untuk balik U32 ke U36, kalau hujan, saya kena berdiri atas bangku. Itu salah. Saya tahu saya tak ajar sejak kecil. Tapi saya bawa laptop dan sebagainya. Dan saya, kalau terbakar sekitnya itu, maka saya tak boleh datang kerja lagi, mungkin kena buang kerja, mungkin data tu penting. Tapi mereka bentuk tempat tunggu bas yang simple itu pun mencapah ke atas, dan ini kawasan khatulistiwa. Kalau angin tiup hujan daripada situ, maka dia kena secara langsung. Contohnya mungkin Saudara Ihsan boleh gabungkan kreativiti dan juga apa yang praktikal bagi Kuala Lumpur. Tepat sekali. Kita tropical city kan, jadi even sampai ke tempat perhentian bas, kita tidak design untuk pengguna dia. Kita design untuk mungkin kita rasa nampak cantik. So we have to be very practical. Kita patut perlu ada lebih banyak shaded places, sama ada through cantilever, pokok kan. Jadi panas is not an excuse for people to walk. So it's also important lastly to say that kita nak design bandar ni, garis panduan ni kita nak balik kepada orang awam, bukan kereta, bukan untuk turis tengok. People centric, berasaskan insan, bukan berasaskan perkara lain. Kita pergi rehat yang terakhir. Apabila kembali, saya nak pergi satu-satu karya seni, reka bentuk arca, cipta logo, fotografi. Mungkin kalau penonton faham
tujuan pertandingan ni dibahagikan ikut 4 ni, mungkin mereka boleh dapat inspirasi bagaimana nak hantar karya mereka. Contohnya saya nak bincangkan teras itu dengan cara di Johor Bahru saudara Isam bercakap tentang street level ataupun aras jalan. Jangan buat tinggi-tinggi, orang tak boleh nak nikmati nak lompat ke. Contohnya, saya ingat lagi apa yang saudara Ihsan cakap, itu kita bincangkan lepas ni. Bagaimana anda mahukan Kuala Lumpur menjadi lebih ceria, bahagia, selamat, ramah, dan itu ada banyak faktor. Contohnya anda boleh berkata pendidikan. Tapi malam ini di agenda awal ini kita bincangkan tentang sumbangan yang akan diberikan oleh reka bentuk. Dan anda boleh menyampaikan idea anda sendiri. Ada 4 kategori pertandingan. Tarikh tutupnya 20 hari bulan lebih nanti, 22 rasa saya. Karya seni, reka bentuk arca, cipta logo dan fotografi. Apa kandungan ataupun subjek yang harus menjadi fokus bagi mereka yang ingin menghantar perkara ini semua? Okey. Kalau kita ambil pertandingan reka bentuk arca, sculpture tu. Yeah. For example, sekarang kalau kita perhatikan di Kuala Lumpur tak ada yang prominent lah, tak ada yang memorable. So kita nak ada ideas how to have some sculptures di dalam tiap-tiap precinct tadi. So kita ada 7 precinct, kita nak orang memberi idea. Okey, contohnya di precinct Pudu, apa yang patut symbolize the sculpture. Jadi it could be anything, daripada kayu, besi, ada water features, terpulanglah apa yang dia rasa dari segi kreativiti dia. Yang maknanya patut ada untuk masa depan. Hantarkanlah bentuk-bentuknya. Yes, bila dihantar kita akan evaluate, dan kalau idea tu bagus, Dewan Bandaraya might consider tak to payah build. Tulis apa-apa cadangan ke? Boleh, ada di dalam tu pun dia explain. Sertakan sekali. Pergi saja ke laman Susawan di BKL. Dalam kata itu, saya nak tarik keluar satu aspek. Mungkin tentang arca itu. Kalau arca itu juga menjadi sistem macam setengah orang pakai color coding, kita boleh pakai kod ataupun coding arca. Maknanya kalau mereka bentuk itu, ini pricingnya. Maknanya kalau orang yang tak pernah datang Kuala Lumpur pun hanya berdasarkan itu, maka ia lebih sistematik. Manhattan misalnya di New York, dia memang bentuk grid. Jadi senanglah A, B, C, 1, 2, 3 gitu kan. Tapi kalau Kuala Lumpur, kadang-kadang dia agak melirukan, dan ini peluang kita untuk memberikan sedikit benda yang boleh lebih sistematik. Tepat sekali. Dan besides arca tadi, kita ada juga pertandingan logo. Jadi logo tu untuk melambangkan tiap precinct juga. So kita bila logo tu, kalau kita pilih logo yang menang, jadi logo tu akan digunakan untuk signage. It's the same logo that's repeated on the buildings, on the chairs. Jadi logo tu akan stick in people's mind, mungkin on the footpath. Saudara Ihsan, alang-alang Saudara Ihsan dah sebut signage atau papan tanda ni. Kenapa ramai yang mengatakan bahawa bila pergi negara Eropah, mereka selesa memadu kerana tahu macam mana nak ambil arah. Tapi di Malaysia, papan tanda itu, is there a science to it? Ataupun itu aspek reka bentuk sebenarnya yang mengibatkan kita rasa susah berbanding negara-negara lain? Kedua sekali. Satu, reka bentuk. Dan satu lagi, selalunya signage di bandar tu is designed for the cars. Tapi kita nak juga emphasize, let's have signages for the pedestrians, untuk orang berjalan. Jadi tahu dari sini ke satu tempat yang lain tu 500 meter. So if you walk in other cities like you mentioned, the signage tu memang untuk orang yang berjalan. Jadi you tak boleh sesat kan. Susah you nak sesat. Sedangkan kita punya signages is for the cars. So we want to return back the city to the people. Kita boleh accept memang kereta ni kita tak boleh get rid. It's even a national policy. But definitely we do not want the city to belong to the car. It belongs to the people. Kita melihat banyak pembangunan projek mega. Dalam bajet baru ni diumumkan pun ada MRT jajaran kedua, LRT yang baru dan sebagainya. Tapi haruskah kalau ia perlu dibina sebagai tiang dan bagaikan jabatan yang merandasi bangunan dan jalan raya itu, mestikah warnanya begitu sugur sekali dan tidak ada motif dan sebagainya? Adakah ini akan diambil kira juga? Kerana kalau ada beratus-ratus tiang untuk MRT, LRT dan sebagainya, takkanlah semuanya hanyalah konkrit yang begitu perang dan tanpa inspirasi. Kalau kita nak guideline ataupun panduan baru, tentu itu perlu diambil kira. Memang kita ambil kira.
Jadi secara prinsip dia juga, kita di dalam guidelines ni tidak menggalakkan benda yang bukan at grade. Okey. Di tahap di mana manusia boleh berjalan, di Okey. tahap yang more human scale. Okey. Kalau kita tengok di kota-kota besar, do you see walkways yang cross the cities? Ya. Overhead bridge tak ada kan? Tak ada. Dia jalan at grade, di atas jalan. Jadi Kalau ini tidak, turun involve- bawah. Ataupun turun bawah. Jadi kita ada MRT ni, selalunya kalau di pusat bandar terutama sekali, dia akan block even the vision. Kan? Dah lah dia grey in colour, dia besar. So di certain areas kita terpaksa live with it. Adakah ini akan memaksa kalau projek itu 20 bilion ringgit Malaysia, takkanlah 1% tak diperuntukkan untuk nilai estetik, untuk reka bentuk yang lebih keinsanan itu? Itu boleh dijadikan polisi misalnya. Betul. So urban design guidelines ni itself is that going towards that direction. Okay. So we're telling sekarang kalau pemaju ke, arkitek ke, untuk mengambil kira apa yang disarankan di dalam urban design guidelines ni. Okay. Jangan fikir you punya bangunan sebagai satu bangunan sendiri. Nak kerja, nak bagi orang sewa dan sebagainya Yes, sahaja. tapi bangunan you dalam konteks ekosistem. bandar-bandar lain. Bangunan lain di dalam bandar Kuala Lumpur. Harapan saudara Ihsan sendiri untuk sumbangan orang ramai Ya. dan juga perubahan pemikiran pihak berkuasa tempatan dan sebagainya Ya. untuk Kuala Lumpur ni masih lagi kita boleh bawa ke depan dan perbaiki menjadi lebih baik contohnya. Okay, kita sebenarnya bertuah sebab kita mempunyai satu Datuk Bandar yang mempunyai visi. Dewan Bandaraya pun yang maknanya ada vision yang sama, bringing back the people to the city. This includes the cycling program, Okay. closing of roads, kan. Banyak pada program-program ni telah dilaksanakan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Jadi kita sebagai rakyat patut menyokong, penduduk Kuala Lumpur, kita patut menyokong program-program ni. Dan sekarang ni maknanya di BKL dalam proses cycling lanes, creating cycling lanes, memastikan tempat berjalan kaki lebih selesa. Saya nak petik satu perkara yang dikatakan oleh Ian Gale, seorang arkitek yang terkenal yang menekankan kepada people places ni. Dia kata sesuatu bandar tu kena selesa untuk seseorang yang berumur 8 tahun hingga 80 tahun. Okey. Terima kasih banyak. Kita akhirkan dengan kata-kata itulah. Tak ada penutup yang saya boleh buat lebih baik daripada itu. Terima kasih pada saudara Ihsan Zainal Mokhtar. Anda juga boleh memberikan sumbangan sama ada warga kota ataupun tidak. Hantarkan saja jika ada idea kepada 4 kategori pertandingan yang ada: karya seni, reka bentuk, arca, cipta, logo, fotografi. Pergi ke laman sesawang Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ataupun di BKL. Anda juga boleh hantarkan jika anda tak pasti. Terus sebarang maklum balas dan pertanyaan kepada pelbagai platform yang Astro Awani ada, seperti Facebook, Twitter, Instagram, ataupun terus muat turun aplikasi mudah alih iOS dan Android Astro Awani. Sekian, selamat malam, terima kasih dan insya-Allah kita jumpa lagi dan selamat menghadapi PT3 kepada pelajar-pelajar di seluruh negara. Sekian.